Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di ruangan Syariah Islamiyah tingkatan 4. Okey, untuk tajuk kita yang seterusnya dalam bab yang kelima, kita dalam bab yang kelima, sejarah perundangan Islam. Kita dekat sejarah perundangan Islam. Hari ini insyaAllah kita akan masuk bab 1, sejarah perkembangan perundangan Islam. Okey, jadi kita akan kupas sedikit tentang sejarah perkembangan perundangan Islam. Okey, jadi apa yang perlu kita tahu dekat dalam sejarah perundangan Islam ni? Yang pertama adalah kita akan tengok pada hasil pembelajaran. Okey, jadi anak murid semua boleh buka buku, okey, muka surat 160. Buku teks kita yang ni, buku teks. Okey, muka surat 160. Kita akan start kat situlah. Okey, jadinya hasil pembelajaran kita. Okey, daripada hasil pembelajaran ni lah sebenarnya kalau anak murid senang nak buat nota, okey, dia akan mudahlah daripada sini kita boleh keluarkan satu persatu apa yang kita nak tahu tentang tajuk sejarah perkembangan perundangan Islam. Okey, jadi yang pertama tentang pengertian perundangan Islam. Apa dia pengertian perundangan Islam? Okey, ianya adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya yang telah digazetkan ataupun telah disyariatkan, okey, kepada umat Islam. Kan, sebab kita sekarang ni adalah perundangan Islam. Jadinya dia akan terlibat ataupun yang orang yang akan terlibat di dalam perundangan ini adalah orang-orang Islam. Okey, meliputi aspek akidah, syariah, akhlak dan peraturan-peraturan kehidupan yang perlu kita patuhi. Okey, itu adalah perundangan Islam. Okey, jadi dalam perundangan Islam ni dia akan ada satu maqasid. Satu maqasid. Apa dia maqasid? Maqasid maksudnya adalah tujuan. Tujuan dia. Jadi bila kita gabungkan dia jadi maqasid perundangan Islam. Apa dia maqasid perundangan Islam? Ianya adalah maqasid syariah ini adalah tujuan akhir. Nanti in the end ataupun last kali cerita dia kita nak tahu apa. Macam tu. Okey, itu adalah maqasid. Di penghujungnya kita nak tahu tentang apa yang kita nak daripada perundangan Islam. Okey, tujuan akhir untuk mencapai keredaan Allah. Tak ada benda yang lain sekali kita nak buat di atas muka bumi ni, mesti kita nak cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita dengan melaksanakan syariat di atas muka bumi dan menjadikan ia panduan kepada umat Islam. Okey, itu kita nak tahu tentang pengertian perundangan Islam dan maqasid syariah. Okey. Kemudian kita terus kepada 5 perkara asas yang terdapat dalam maqasid syariah. Maqasid syariah ni bila kita katakan dia adalah tujuan akhir, dia akan menjaga beberapa benda. Apa yang dia jaga? Yang pertama sekali adalah menjaga hifzuddin, menjaga agama. Menjaga agama ni termasuklah contohnya orang murtad, orang nak meninggalkan syiar Islam, nak memelihara akidah Islam. Apa yang kita akan buat? Macam mana cara kita nak selamatkan? Okey, itu adalah yang pertama. Hifzuddin. Okey, yang kedua adalah hifzun nafs, menjaga nyawa, menjaga diri ataupun memelihara diri. Tentang bagaimana kita ni haramnya kita ni bunuh diri, contohnya tentang keadilan sosial, tentang pencerobohan harta, pencerobohan nyawa, contoh macam negara-negara perang sekarang kan. Okey, pencerobohan nyawa kita panggil, itu adalah maqasid syariah yang kedua. Okey, manakala maqasid syariah yang ketiga, memelihara keturunan ataupun nasab. Inilah penting bila mana kita menjaga tentang perkahwinan, tentang fasah, tentang khuluk,
tentang zina. Okey, kerana Islam itu menjaga tentang kehormatan ataupun nasab. Seterusnya yang keempat adalah hifzul mal. Kita menjaga harta. So sebab dalam syariat Islam kita ada faraid, kita ada wakaf, kita ada sistem hibah, sistem wasiat. Itu semua daripada bentuk supaya harta itu tidak dicerobohi. Jadi kita memelihara harta. Islam ini memelihara harta. Dan yang last sekali, yang paling akhir sekali, yang kelima adalah hifzu al-aqli. Dia menjaga akal. Itu sebabnya dalam Islam perkara-perkara yang merosakkan akal kita dikira sebagai haram walaupun dia sedikit. Walaupun kalau kita makan tu kita tak terus-terus mabuk, ataupun terus-terus kita collapse ataupun kita khayal. Tak, tapi dengan nilai yang sedikit itu dia pun tetap haram. Contohnya adalah arak. Arak walau setitik pun dia still haram hukumnya. Okey, jadi apa-apa sahaja ada unsur yang merosakkan akal, maka ianya adalah haram di sisi undang-undang. Sama ada ianya dalam bentuk minuman, ataupun dalam bentuk makanan, ataupun dalam bentuk bau. Macam contoh orang hidukam kan. Okey, pun tak boleh. Okey. Kemudian kita masuk kepada subtopik yang kedua. Tadi subtopik pertama. Okey, jadi ni subtopik kedua adalah prinsip perundangan Islam. Apakah yang dibawa oleh prinsip perundangan Islam? Apakah bentuk-bentuk prinsip perundangan Islam? Okey, jadi di sini ada 5 juga prinsip perundangan Islam. Okey, yang pertama adalah al-adalah, maksudnya keadilan. Keadilan. Jadi Islam ini adil dan tidak pernah menzalimi mana-mana pihak dengan mengamalkan hak sama rata. Okey, mengamalkan hak sama rata ini contohnya orang yang melakukan kecederaan, contohnya memotong tangan kawan dia ataupun musuh dia. So dia kena potong tangan semula dalam Islam, dalam qisas. So dia kena potong tangan semula. Itu dinamakan keadilan. Bukan keadilan maksudnya kalau lelaki boleh kahwin 4, perempuan pun boleh kahwin 4. Itu bukan maksud keadilan yang kita nak highlightkan. Yang kita nak fokuskan adalah sistem setimpal. Sistem setimpal. Contohnya dalam sistem pembalasan dalam Islam. Okey, kemudian adamul haraj. Adamul haraj maksudnya tidak menyusahkan. Prinsip dia tidak menyusahkan. Macam Nabi kata, Islam ini adalah agama yang mudah. Islam adalah agama yang mudah. Jadi ianya tidak membebankan manusia, dan Allah telah memberikan rukhsah dalam beribadah. Contoh kita pergi jalan jauh kan, okay, kita letih, kita penat, kita tak ada masa. Jadi Allah berikan kita rukhsah untuk solat jamak qasar. Itu antara kita maksudkan dengan adamul haraj. Okay, kemudian yang ketiga adalah syumul. Syumul maksudnya Islam agama yang syumul, agama yang sempurna. Sempurna menyeluruh. Menyeluruh maksudnya hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Allah Ta'ala, hubungan manusia dengan alam sekitar. So semua dalam Islam ni dia ada kaitan. Bukan kita seorang-seorang je duduk atas muka bumi ni. Atas muka bumi ni kita berkongsi, berkongsi rezeki, berkongsi hidup dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Okey, kemudian pergi kepada yang keempat. Yang keempat adalah adamul taklif. Adamul taklif maksudnya ada sedikit tanggungjawab. Kalau kita rasa kita ni al-wajibatu aksar minal awqat, kita rasa macam kewajipan kita banyak sangat daripada masa yang kita ada. Sebenarnya dalam Islam tu dia punya prinsip dia bagi kita sikit je. Qillatul taklif, sikit sahaja tanggungjawab. Yang mana kita perlulah mengikut syariat. Contohnya kita solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, okey. Sikit sahaja. Kita bukan kena puasa sepanjang bulan, sepanjang hari dalam setiap tahun, tak. Ataupun kita kena puasa macam Nabi Daud.
Satu hari ni puasa esok tak, hari ni puasa esok tak. Tak, bukan macam tu. Kita hanya wajib puasa pada bulan Ramadan sahaja. Adapun puasa di tengah bulan ataupun puasa untuk contohnya Isnin Khamis, kan, itu terpulang kepada kita sendirilah. Kalau kita rasa kita suka, kita mampu, kita boleh buat. Tapi kalau kita rasa macam kita tak mampu, tak apalah, kan, tak ada masalah. Okey. Kemudian yang kelima, prinsip dia adalah at-tadarruj fi tasyri'. Okey, maksudnya beransur-ansur. Itu yang kita tahu. Yang beransur-ansur ni turunnya adalah Al-Quran. Al-Quran ni turun secara beransur-ansur disebabkan masih ramai lagi umat Islam yang tidak boleh menerima Islam tu secara bulat-bulat. Jadi Allah Ta'ala ni dia seorang yang maha alim, sangat mengetahui hati budi makhluk yang dijadikan. Jadinya contohlah, kan, orang dulu-dulu ataupun orang zaman kafir jahili dulu, dia suka minum arak. So bila dia suka minum arak tu, kita nak cancelkan terus ataupun nak delete terus arak tu dalam kehidupan mereka tu satu benda yang sangat suka. Jadi bila nak mengharamkan arak tu, Allah turunkan satu-satu dia punya halangan ataupun pengharaman tu, cara pengharaman tu. Okey, yang pertama contohnya arak, Allah menyatakan arak ini boleh diminum, okey, tetapi dia mempunyai banyak mudarat. Macam tu, banyak mudarat. Yang kedua pula, dia menyatakan arak ini adalah perkara yang mungkar. Perkara yang mungkar. Dan yang ketiga, Allah melarang umat Islam minum arak ketika hendak menunaikan salat. Cara yang keempat pula, Allah telah mengharamkan terus arak ni secara menyeluruh. Sebab apa? Sebab dia adalah rijsum min amali syaitan. Okey. Rijsum min amali syaitan. Okey. Kemudian kita dah habis dalam subtopik kita untuk prinsip perundangan Islam. Okey, kemudian kita pergi kepada keistimewaan perundangan Islam. Okey, bila kita tahu ada orang ataupun ada saudara-saudara baru kita yang mereka ni masuk Islam disebabkan mereka ini tertarik. Mereka ini rasa terpanggil masuk dalam Islam ini kerana adanya keistimewaan yang tidak ada pada agama-agama lain. Okey, apa dia? Yang pertama sekali adalah sentiasa menjaga kemaslahatan dan mengelakkan daripada kemudaratan. Okey, Islam ni dia sangat mementingkan kita punya kemaslahatan. Kalau perempuan kan kena tutup aurat, kena pandai jaga maruah diri, kena ada akhlak yang baik. Semua orang kena ada benda penekanan-penekanan berikut. Disebabkan apa? Disebabkan Islam itu adalah agama yang mulia. Yang kedua, dia punya peraturan pula tak ada ubah-ubah. Hari ni cakap lain, besok cakap lain. Tak ada. Dia punya undang-undang itu adalah statik. Tidak berubah-ubah sehinggalah hari kiamat. Apa yang sabit, apa yang kita panggil perkara yang yang tetap pada ketetapannya yang tidak boleh berubah, perkara isbat lah, ataupun perkara apa yang kita panggil, masya-Allah, dia ada murunah dengan sabat. Perkara yang sabat, yang tetap, dia tidak boleh berganjak, tidak boleh bertukar, macam tu. Tapi kalau ada pun perkara yang dalam Islam yang murunah, yang anjal, yang boleh berubah, ianya boleh mengikut sistem semasa. Contohnya kalau kita nak kata sabat dengan murunah ni, dia macam, sabat ni macam ketetapan kita menutup aurat, macam tu, ketetapan kita menutup aurat. Tapi kalau dalam murunah, dia kata apa? Dia kata boleh kita berfashion, boleh kita pakai baju warna-warni, boleh berfashion, boleh buat tudung gaya style macam mana, macam ini. Tapi syaratnya adalah mesti mengikut syariat, iaitu menutup aurat. Mesti menutup aurat mengikut syariat. Tapi kalau kamu nak pakai fashion apa pun tak ada masalah. Syarat dia tutup aurat. Macam tu. Okey. Kemudian mendapat pelepasan hukuman di akhirat. Kalau kita dah dapatlah perundangan Islam ni punya balasan di dunia, so dia memang dah terlepas dekat akhirat. So kita tak perlu risau. Kalau kita kena di dunia ni, kita hanya sakit di dunia saja. So dekat akhirat nanti kita dah clear. Okey, dan ada ganjaran di akhirat.
Tadi tu dia kata ada pembalasan di dunia dan ada juga ganjaran di akhirat nanti. Setelah kita dah diampunkan oleh Allah SWT, dengan sebab kita dah melaksanakan hukum Islam dekat atas muka bumi, maka adalah ganjaran di akhirat di atas setiap ketaatan yang selain ataupun selepas daripada tu. Kita buat, contohnya kita dah bertaubat, kita buat solat lepas tu kan, kita buat solat hajat, buat solat taubat, semua tu ada dia punya pahala dia tersendiri. Okey, dan yang terakhir adalah meliputi hubungan manusia dengan Allah. Itu yang paling rare lah orang kata kan, perundangan Islam ini, sebab apa-apa sahaja kita minta dengan Allah Ta'ala. So kita punya kebergantungan dengan Allah Ta'ala tu, walaupun kita tak nampak Allah Ta'ala tu kat mana, kita tak tahu pun Allah Ta'ala tu duduk dekat mana, bersemayam cara apa, tapi kita tetap yakin, tetap berdoa dengan dia. Kerana apa? Kerana kita tahu Allah itu sifatnya adalah wujud. Mesti ada. Dia tidak akan pernah mati, dia tak akan pernah tidur, dia tak akan pernah terlalai daripada mendengar apa yang kita luahkan. Itulah sebab kita katakan Allah itu adalah sebaik-baik pendengar, ataupun sebaik-baik maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Okey, kemudian kita pergi kepada sejarah perkembangan dan sumber perundangan Islam. Okey, apakah sejarah perkembangan dan sumber perundangan Islam ni? Okey, kita pergi pada satu persatu sejarah perkembangan perundangan Islam. Yang pertama pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kita tahu Rasulullah ni dia bawa Islam ni datang secara rahsia ataupun secara kecil-kecilan, sikit-sikit, secara runcit-runcit, untuk menyebarkan dakwah Islam. Tapi berjaya atau tidak dakwah Islamiah tu sampai ke hari ini? Berjaya disebabkan kalau kita tengok di seluruh pelosok dunia ni orang kenal agama Islam. Maksudnya penyebaran Rasulullah tu berjaya. Okey, pada zaman Rasulullah cara rujukannya yang pertama adalah dengan wahyu Al-Quran Karim. Itu sumber pertama. Yang kedua adalah daripada hadis Nabawi sendirilah, daripada Rasulullah sendiri. Okey. Kemudian di zaman Rasulullah sejarahnya, perkembangannya akan terbahagi kepada dua. Yang pertama bila mana di Mekah, yang kedua di Madinah. Di Mekah selama 13 tahun dengan cara penerapan akidah, lebih kepada dia nak menerapkan akidah dalam jiwa dan pemikiran masyarakat kaum kafir Quraisy ketika itu. Okey, jadinya dia masih lagi tentang pengharaman arak, pengharaman zina, pengharaman membunuh anak perempuan, macam tu. Disebabkan dia boleh bercerita tentang keburukan yang ada pada perbuatan-perbuatan tersebut. Bila mana datangnya ke zaman di Madinah, dia berlangsung selama 10 tahun. Okey, jadi penyatuan kaum Muhajirin dengan Ansar, kita pernah tahu cerita ni kan. Okey, bila mana Rasulullah hijrah, dia menyatukan kaum Muhajirin dengan Ansar yang berada di Yasrib ataupun yang berada di Madinah masa ketika itu. Okey, dan peluasan penyebaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah pada zaman itu juga dia memberikan peringatan kepada Rasulullah tentang sifat-sifat orang munafik. Berhati-hati disebabkan ramai orang yang dah Islam. So ketika itu orang yang Islam ini dipandang tinggi. Jadi orang kalau tak suka Islam pun dia akan berselindung di belakang Islam. Jadi Rasulullah mengingatkan kita supaya hati-hati terhadap golongan-golongan munafik. Okey. Kemudian pergi pada zaman selepas daripada tu, di Madinah juga di syariatkan puasa, solat, puasa, zakat, hudud, qisas, tentang perundangan-perundangan yang lebih agak ke depan sedikit, macam tu yang agak berat sedikit. Sebab Islam kan tadi dia kata dia datang secara beransur-ansur, betul. So hukum itu juga datang secara beransur-ansur. Bila mana hati tu dah mula terima, barulah boleh amalkannya sesuatu yang berlainan, macam tu. Okey. Kemudian kita pergi kepada zaman yang kedua, iaitu pada zaman sahabat. Pada zaman sahabat,
perkembangan pada zaman sahabat ini seperti berikut. Banyaknya Al-Quran dikumpul, okey, dan ramainya ulama ini membentuk ijma' yang baru. Ijma' yang baru kerana banyak masalah yang baru datang. Sebab bila Rasulullah dah wafat, sahabat ni lah orang yang Amirul Mukminin yang kita nak tanya. Mereka nak tanya macam mana hukum ni. Sedangkan Islam dah bertambah luas masa tu. Ramai orang masuk. So ada banyak masalah baru. Kemudian tentang hukum baru pun telah dibentuk. Sebab dia ada masalah baru, so hukum baru pun telah dibentuk menjadi ijtihad, hasil daripada ijtihad para sahabat, dan lahirlah fuqaha yang ramai di kalangan sahabat, khususnya dalam bidang perundangan. Disebabkan di zaman Rasulullah dulu belum ada lagi kes-kes seperti yang ada pada zaman sahabat. Jadi mereka terpaksa buat satu hukuman yang baru. Contohnya seperti macam takzir. Okey. Kemudian zaman yang ketiga adalah zaman tabi'in. Zaman tabi'in selepas daripada zaman sahabat. Okey, perkembangan perundangan ini disebabkan beberapa faktor. Beberapa faktor. Yang pertama, faktor dia adalah Islam ni telah melebar ataupun telah tersebar luas ke negara China sehinggalah ke Sepanyol. Jadi ini menyebabkan sumber rujukan hasil dari terjemahan, penulisan serta pembukuan kitab-kitab yang muktabar. Ini juga menjadi faktor. Salah satu faktor sebabnya banyak sangat dia punya rujukan. So bila banyak sangat rujukan ni jadi kacau bilau lah, jadi macam-macam pendapat. Okey, yang ketiga adalah keprihatinan para khalifah terhadap ilmu fiqh, dan lahir ramai tokoh-tokoh ilmu. Menyebabkan undang-undang ataupun perundangan Islam pada zaman tabi'in ini dia berkembang. Kerana apa? Kerana ramai ulama fiqh dan lahir ramai golongan ilmu. Bila ramai orang yang faham, jadi ramai orang yang tukang terang. Ramai suka tukang explain. Jadi kita tak adalah rasa masalah, rasa tak faham kan, rasa macam benda ni rasa kejam. Tak, kita tak pernah rasa macam tu sebabnya ramai tukang explain. Okey, kemudian yang terakhir adalah kebebasan ulama untuk mengeluarkan pendapat. So bila kita bebas beri kepada Islam masa tu, dia bebas berikan ulama ini untuk buat ijtihad ataupun untuk buat pandangan mereka sendiri. Itu sebab bila begitu banyak wujudnya khilaf. Masing-masing ada pandangan masing-masing ada ilmu yang di Okey, kita sambung terus tajuk kita yang yang daripada sejarah perundangan Islam, sejarah perkembangan tu dan sumbernya, dengan sumbernya. Okey, daripada ciri-ciri khusus muka surat 166, ciri-ciri khusus perundangan Islam pada zaman tabi'in. Okey. Jadi apakah jenis ataupun macam mana kita nak kenal perundangan Islam pada zaman tabi'in? Okey, dia ada ciri-ciri khusus yang telah digariskan dekat dalam sejarah. Okey. Jadi antara yang pertama pada zaman itu ilmu fiqh dia mencapai peringkat kematangan dan kesempurnaan, merangkumi aspek kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita nak mengamalkan ilmu fiqh ni, dia kena stabil, dia kena sekata di antara dunia dan di akhirat. Okey. Dan pada zaman ini juga lahirnya tokoh-tokoh ulama hadis yang terkemuka. Contohnya Imam Al-Tirmizi, Imam Ibn Majah, dan lain-lain, yang mana berkembangnya ilmu dirayah dan riwayah yang sangat baiklah pada zaman tersebut. Okey, jadi kemudian antara ciri yang ketiga, lahir juga tokoh-tokoh ulama mujtahid. Kita tahu ulama mujtahid ni dia adalah orang yang boleh melontarkan hukum ataupun mengeluarkan hukum
direct ataupun secara terus daripada Quran. So dia kalau tengok hadis ataupun dia tengok Quran Karim tu, dia boleh terus keluarkan hukum daripada situ. Itu peringkat mujtahid tu kan, dalam mazhab fiqh. Jadi lebih kurang ada 13 orang 13 orang ahli sunnah. Okey. 13 lebih kurang dalam ada 13 mazhab masa zaman tersebut. Okey, tapi yang kita iktibar sebagai mazhab yang di muktabar ada 4 lah. Syafi'i, Hanbali, Hanafi dengan Maliki. Okey, tapi ada juga mazhab-mazhab lain yang sama, kita kata tak kurang hebatnya dan ramai juga pengikutnya dekat Timur Tengah di sana lah. Jadi antaranya adalah Imamiyah, Zaidiyah. So yang tu bukan ahli sunnah. Yang itu kita panggil aliran Syiah, Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah. Okey, ada pun yang mazhab yang lain, contohnya kalau kita pernah dengar Imam Lis, dia banyak dia punya, nanti saya terangkan dekat dalam kelas. Okey. Kemudian keempat, dia ada juga ciri dia tentang pembukuan ilmu dan penterjemahan kitab-kitab ilmiah. Dekat sini pun banyak juga kitab-kitab ilmiah yang diterjemahkan kepada bahasa Arab, ataupun kitab ilmiah ini daripada bahasa Arab ditukarkan kepada bahasa-bahasa negara lain. Contohnya bahasa Greek, bahasa Inggeris. So banyak kitab-kitab ini telah pun berada di seantero dunia, sebab masa ni Islam tu dah meluas sampai ke Spanyol, macam tu. Ini pada zaman Abbasiyah. So bila benda tu dah tersebar keluar, jadi mereka ni tak faham bahasa Arab kan. Dia orang kan tak faham bahasa Arab. Jadi bila faham bahasa Arab tu, dia kenalah ulama mereka kenalah terjemahkan kepada bahasa Spanyol, kepada bahasa-bahasa negara mereka, supaya umat Islam ketika itu, ilmu Islam ketika itu boleh berkembang dan boleh diketahui oleh segenap pelosok dunia. Okey. Kemudian perkembangan juga empayar Islam yang semakin meluas menjadikan dia menjadi sebab utama kemasukan pelbagai budaya, perbezaan pemikiran, perbezaan pendapat dan juga ikutan. Okey, so ini juga merupakan satu cabaran yang besar sebenarnya bagi khalifah-khalifah pada zaman Abbasiyah, kerana banyak sangat budaya ataupun etnik daripada luar. So dia banyak sangat pemikiran dan cara hidup yang pelbagai. Jadi ini akan menyebabkan cara hidup Islam tu dia terganggu. Masing-masing dia ada cara dan pengamatan tersendiri bila dia nak hidup secara Islam, tapi mereka ada cara mereka sendiri. Kan, kadang-kadang cara tu terkeluar daripada landasan Islam, kadang-kadang cara tu okey. So itu yang masalah lah bagi sesetengah khalifah, cabarannya. Okey, dan antara cirinya lagi adalah motivasi dan sokongan daripada khalifah kepada para fuqaha merupakan satu langkah yang baik. Itu sebabnya fiqh pada zaman ini mencapai satu tahap kematangan yang agak tinggi, sebab lahirnya mazhab-mazhab ketika ini. Sebab apa kita katakan matang? Kerana fiqh di kala ini dia berkembang, mempunyai banyak masalah, dan perlu ulama-ulama zaman ni perlu menyelesaikan banyak sangat masalah. Jadi mereka tu bila ada tekanan, kita ni akan bergerak laju. Kita akan bergerak lebih maju ke depan, satu step lagi. Okey, sebab apa? Sebab kita nak mendepani tekanan tersebut. Okey, dan kemudian lahirlah pelbagai istilah-istilah fiqh dalam perundangan Islam, seperti apa? Rukun, seperti syarat yang ada pada kita hari ini kan. Syarat wajib haji, rukun Islam, contohnya syarat sah, lepas tu perkataan apa? Rukhsah kan, yang
menjadi istilah-istilah dekat dalam fiqh. Itu sebabnya pada zaman Abbasiyah ni ataupun tabi'in ni, golongan pemikir dia adalah sangat-sangat kreatif dan sangat-sangat berjiwa rakyat. Kerana apa? Sebab dia sangat mendengar apa yang dilontarkan oleh masyarakat tentang masalah, tentang kesusahan hidup, tentang banyaklah perkara yang kena tahu, sebab semua perkara dia berkaitan dengan Islam. Bila mana kita ni tidak memisahkan antara agama dengan kehidupan, so semua benda sebenarnya kita akan kaitkan dengan Islam. Jadi bila kehidupan yang dengan cara begitulah, sebenarnya dia akan menjadikan kita punya kehidupan ini lebih terarah, lebih berjalan di atas landasan Islam. Okey, jadi apakah sumber-sumber rujukan ataupun sumber-sumber perundangan yang kita panggil pada zaman Islam? Okey, jadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara sumbernya adalah daripada Al-Quran itu sendiri dan hadis Nabawi Syarif. Okey, jadi terbagi kepada dua, yang mana pada zaman Mekah dan pada zaman Madinah. Jadi tidak timbul masalah kerana masa zaman tu Rasulullah masih ada. So kalau Rasulullah ada, tak ada jadi masalah lah. Semua perkara boleh diselesaikan dengan baik. Okey. Kemudian pada zaman sahabat, kita punya rujukan kita adalah Al-Quran, hadis, qiyas dan ijma'. Okey, apa dia qiyas, apa dia ijma'? Okey, kalau macam ijma' ni, dia punya, kita panggil dia punya ketetapan ataupun dia ulama ni ataupun para sahabat ni, dia banyak mengeluarkan pendapat, kan? Dia banyak pendapat dia ada kita panggil ijtihad masing-masing, kan? Okey, so bila ada ijtihad masing-masing, mereka ni masing-masing tak tahu, kan, apa yang sebaiknya. Okey, jadi mereka berkumpul, mereka buat satu ketetapan, membuat satu keputusan secara berkumpulan. So kita panggil itu sebagai kita Okey, kita panggil kemudian yang kias. Okey, kias ni maksudnya macam persamaan hukum. Dia mencari persamaan hukum. Contohnya, macam mana nak jatuhkan hukuman kepada pengedar dadah, kan? Contoh orang, maksud hukum yang masih lagi tidak ada, dia kiaskan, dia samakan, okey, dengan hukum yang ada. Okey, kemudian tabi'in, tabi'in ataupun kita panggil golongan tabi', selepas daripada zaman sahabat tu, sumber Quran dia juga sama pada zaman sahabat. Dan tabi'in ini dia banyak sikit. Tabi'in tu sebab kita kata tabi'in ni dia punya hukum fiqh dia sangat meluas. Kerana apa? Kerana sumber mereka ni banyak, sebab masalah dia orang banyak, so dia sumber rujukan juga jadi banyak. Okey, yang pertama sama macam zaman sahabat, Quran, hadis, qiyas dengan ijma'. Kemudian dia ditambah lagi dengan dalil yang tidak disepakati ataupun hukum-hukum yang tidak disepakati. Kerana apa? Dia ada contohnya masalah mursalah. Okey, itu semua kita akan belajar dekat dalam tajuk syariah juga. Nanti dia ada tajuk khusus, dalil-dalil yang tidak disepakati. Okey, antaranya masalah mursalah, istishab, istihsan, syar'un min qablina, qaulu sahabi, uruf wal adat. Sehingga kan uruf dan adat yang biasanya berlaku di kalangan kita, itu juga dikira sebagai salah satu penyelesai dalam masalah fiqh, kerana banyaknya masalah yang berlaku. Okey, dan kepentingannya, kenapa pentingnya perundangan Islam dalam kehidupan kita. Okey, yang pertama, memberikan kekuatan kepada akidah kita. Nak kukuhkan akidah ni, kita perlukan pada satu benda untuk menjadi sandaran kepada kita. Jadi bila ada undang-undang dekat dalam Islam tu, kita boleh menjadikan ianya sebagai sandaran kepada kita. Sebab apa? Bila kita tak kuat, bila kita rasa macam goyah dengan pandangan-pandangan daripada orientalis barat, daripada mana-mana yang tak sepatutnya lah,
Jadi kita boleh jadikan perundangan Islam ini sebagai kita punya benteng, sebagai kita punya kekuatan. Okey, kemudian amal ma'ruf nahi munkar lah, untuk menyuruh kepada yang baik dan mencegah kepada yang munkar. Jadi dia secara tak langsung dia akan memelihara maqasid syariah yang ada. Okey, kemudian yang selain daripada itu, ia adalah bertepatan dengan naluri kita. Naluri kita ni inginkan sesuatu benda yang adil, yang bahagia, yang tepat, kan. Okey, inilah dia perundangan Islam. Kemudian untuk menjamin kesejahteraan, kita tahu hukuman ataupun perundangan dalam Islam ini dia mengajar ataupun dia bukan menjadikan kita ini takut pada Islam, tapi bahkan kita ini hormat dengan undang-undang Islam, dan kita ni juga Islam juga mengajar erti pengajaran. Dia berikan pengajaran pada yang lain. So seorang buat, bila dia dapat hukuman, orang lain akan jadi takut juga dengan hukuman tersebut. Hukuman dia tu memberikan pengajaran. So tak ada orang yang akan repeat, yang akan ulang balik kesalahan tersebut. Dan akhir sekali adalah untuk keadilan sejagat. Untuk keadilan sejagat supaya kehidupan masyarakat Islam ini terbela. Nasib umat Islam ini terbela. Bukan sahaja Islam ini dia adil pada umat Islam sendiri, tapi bahkan adil juga kepada orang bukan Islam. Sesungguhnya Islam ni adalah agama yang sangat mulia. Itu sebab Allah kata inna dina indallahi Islam. Tidak ada agama lain di sisi Allah tu melainkan agama Islam, kerana dia the only one agama yang ada segala-galanya dekat dalam dia. Okey, dan kepentingan sejarah ini untuk diamalkan dalam pelbagai situasi. Bila kita membaca sejarah, kan, orang yang membaca sejarah ni kebiasaannya dia tidak mengulangi apa-apa ataupun kepahitan-kepahitan yang ada dekat masa lampau. Okey, antaranya kenapa kita belajar sejarah ni, kerana ianya penting menjaga keharmonian, macam saya cakap tadilah, dan kelangsungan Islam. Dia nak pastikan apa yang ulama dulu bawa, ulama dulu cipta ataupun ulama dulu bentukkan. So itulah yang kita nak guna pakai hari ni. Sebab kita ni kena ada modus operandi, dan kita kena ada rujukan untuk menjadikan kita pedoman. Sebab umat akhir zaman ni dia ada lagi banyak pengaruh, ada lagi banyak masalah, kan. So kita perlu sangat-sangat daripada pandangan tasawur Islam tu. Kita perlukan pandangan, jelasnya kita punya pandangan macam mana kita nak hidup dalam Islam. Okey, yang kedua adalah tentang menjaga kemaslahatan, nak menjaga kemaslahatan umum dalam memelihara hak orang Islam. Dan kemudian yang akhir sekali untuk memberikan pendidikan, pembaharuan dan perlindungan kepada masyarakat. Sebab kita tahu Islam ini dia mencegah kemungkaran. So apa-apa perkara yang mungkar, dia akan cegah, dia akan halang awal-awal. Tak kisahlah sama ada kemungkaran itu berbentuk fizikal atau kemungkaran itu yang macam tak berapa nak nyata. Contohnya kemungkaran yang tak berapa nak nyata ni, contohnya perasaan riak, perasaan ujub, kan. Daripada segi dalaman, yang itu pun tak boleh hatakan pula benda yang nampak, maksudnya mungkar yang betul-betul nampak, bunuh orang, merompak, itu lagi tak boleh, kan. So itulah yang bestnya Islam. Sebabnya dia akan touch kita, dia akan jaga kita daripada segi fizikal kita, mental kita, badaniah kita dan zahiriah kita. Okay. So itu sahaja daripada Ustazah. Semoga kita dapat iktibar daripada pembelajaran sejarah. Sesungguhnya kita mempelajari sesuatu daripada hari semalam. Begitu juga dengan dalam kehidupan kita mengambil iktibar dari sejarah. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa di lain siaran, insya-Allah.